Okey, seterusnya kita lihat organisasi sel dalam manusia. Ingat, perkataan organisasi maksudnya bagaimanakah sel-sel itu disusun dalam badan manusia. Jadi sel-sel khusus yang kita telah pelajari sebelum ini, jadi sel-sel itu membahagi dan menjadi sekumpulan sel. Sekumpulan sel yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi, sebagai organisma multisel, manusia sendiri terdiri daripada pelbagai jenis tisu. Pelbagai jenis tisu yang asalnya daripada pelbagai jenis sel. Jadi yang kita belajar dalam jenis-jenis sel khusus sebelum ini, kita dah dikenalkan pelbagai jenis sel yang ada dalam manusia. Dan sel-sel yang banyak ini, dia berada dalam satu kumpulan. Katalah kita ambil sel otot. Jadi sekumpulan sel otot yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan menjalankan fungsi yang khusus yang sama itu kita panggil sebagai tisu otot. Macam tu ya. So, sel yang sama jenis berada dalam satu fungsi dan struktur yang sama. Okey. Jadi dia dipanggil tisu. Okey. Oleh kerana setiap sel khusus yang kita belajar tu, kita akan lihat dia akan membentuk tisu yang berbeza. Jadi kita akan lihat hari ini 4 jenis tisu yang ada dalam badan manusia. Okay, yang pertama ialah tisu epithelium. Okay. Tisu epithelium, lihat ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Daripada tisu epithelium yang asas itu, yang paling nipis yang kita belajar sebelum ini, satu permukaan dilapisi oleh lapisan yang nipis, lapisan sel yang nipis. Okay. Nah, sel ni satu ni adalah satu sel epithelium. Jadi, kalau di dalam satu lapisan sahaja seperti ini, bentuknya lepir dan satu lapis sahaja. Okay. So, tisu epithelium ini kita boleh jumpa dia di permukaan. Okay. Permukaan, contoh permukaan paru-paru. Pada rongga badan, contoh salur pernafasan. Okay, dalam rongga hidung, dalam salur esophagus. Okay, semua salur-salur itu terbentuk oleh tisu epithelium yang nipis ini. Salur darah. Jadi dia bentuknya lepir dan selapis dan memang khas tugasnya adalah untuk membolehkan proses resapan berlaku. Okay, itu adalah tisu epithelium yang pertama. Okey, ada juga tisu epithelium, dia adalah sel terdiri daripada sel-sel epithelium yang telah mengalami pengubahsuaian kerana dia perlu menjalankan fungsi yang khusus. Okey, jika tadi kita lihat bentuknya lepir. Okey, tetapi sekarang ni tengok dia walaupun masih lagi selapis, tetapi dia ada satu lagi tambahan sel yang dipanggil sel goblet. Maksudnya apa? Pada sel epithelium itu, apabila dia membentuk tisu epithelium sebegini, dia telah ada pengubahsuaian pada tisu epithelium tersebut ada sel goblet. Okey, di mana kita nak jumpa tisu epithelium ini? Okay, kita boleh jumpa dia di usus kecil. Ingat, apa fungsi usus kecil? Dia adalah tempat di mana pencernaan makanan yang terakhir sekali berlaku. Okay? Jadi, pada masa itu, perlu serap nutrien-nutrien yang telah dicernakan. Contoh, protein telah ditukar jadi asid amino. Asid amino tadi perlu diserap ke dalam darah. Jadi nak serap itu dia perlu melalui
lapisan usus kecil. Okey. Jadi untuk penyerapan nutrien dan sel goblet. Sel goblet yang ada pada lapisan tisu epitelium usus kecil ini tugasnya adalah untuk merembeskan. Ya, merembeskan apa? Merembeskan enzim-enzim ya yang membolehkan pencernaan berlaku dengan lebih cepat. Okey, dan dia juga berfungsi untuk perlindungan. Melindungi lapisan kapilari darah yang berada di bawah lapisan epitelium tersebut. Okey, so kalau rupa tisu epitelium begini yang ada sel goblet ini, kita jumpa dia di usus kecil. Okey, seterusnya tisu epitelium yang kita jumpa dalam rongga mulut dan esofagus. Ini rupanya dia lebih tebal. Okey, dia terdiri daripada beberapa lapisan sel yang khas untuk perlindungan. Okey. Ini juga adalah tisu epitelium tapi rupanya agak berbeza kerana dia berada di permukaan trakea dan bronkus. Ini adalah salur untuk pernafasan, ya, salur dalam sistem respirasi. Yang ini kita jumpa dia dalam salur sistem pencernaan. Dia berbeza rupa. Okey, tapi masih lagi melapisi permukaan. Asasnya, kalau epitelium saja dia masih lagi melapisi bahagian permukaan. Cuma bezanya, yang ini dia ada cilium. Okey, dia ada cilium. Dia Dr. Umar Suwaid ada cilium kerana dia berfungsi untuk merembeskan mukus, masih ada goblet dan perlindungan. Maksudnya cilium tadi dia akan memerangkaplah jika ada mukus, cilium juga akan memerangkap ya habuk-habuk halus yang lalu semasa kita tarik nafas ya. Okey. Seterusnya kita tengok tisu epitelium yang ini ya. Ini masih lagi epitelium, tapi epitelium ini dia berada di lapisan tubul. Tubul maksudnya salur-salur, kelenjar dan juga ductus ginjal. Okey, dia tugas sel tisu epitelium ini adalah untuk merembeskan mukus, merembeskan enzim dan juga untuk penyerapan. Okey. Itu adalah 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 contoh tisu epitelium yang telah terubah suai untuk dia menjalankan fungsinya yang khusus dan berada pada lapisan permukaan organ-organ tertentu. Okey, daripada tisu epitelium, kita perhatikan pula tisu yang kedua yang berasal daripada sel otot. Ingat lagi sel otot cikgu sebut tadi? Tisu yang sel otot itu, dia boleh kita boleh jumpa dia kepada 3 jenis ya. Ada 3 jenis tisu otot. Ingat asas cirinya dia adalah dalam bentuk tersusun dalam bentuk gentian. Sebab itu awak lihat ketiga-tiga otot ini walaupun rupanya berbeza tetapi dia masih lagi tersusun dalam bentuk gentian. Jadi rupa yang pertama ni ini adalah tisu otot licin. Okey, tisu otot licin ni kita jumpa dia di salur pencernaan, salur darah, salur kencing dan juga salur pembiakan. Yang kedua, otot rangka. Otot rangka dia melekat pada tulang rangka. Ni yang daging special ni, daging makan sup tulang kan. Yang melekat pada tulang itu adalah otot rangka. Okey. Bentuk dia memanjang dan berbentuk silinder. Dan otot yang ketiga ini adalah otot kardium. Kardium saja special untuk jantung. Dia memanjang,
berbentuk silinder dan gentiannya bercabang. Okey. Itu adalah tisu otot. Seterusnya kita lihat tisu penghubung. Apa dia tisu penghubung? Tisu penghubung adalah tisu yang awak jumpa tersebar luas di seluruh badan dan dia mempunyai banyak fungsi. Okey, nama dia pun dah penghubung. Jadi penghubung ni kerjanya adalah memautkan, okey, mengikat, menghubungkan organ-organ. Sebab itu kita panggil dia namanya tisu penghubung. Dia yang menghubungkan antara organ-organ ni. Sebab dia memang ada di seluruh badan, ya. Sebab dia ada banyak fungsi. Okey, contoh yang pertama kita ambil tisu penghubung longgar. Okey, tisu penghubung longgar ni kita jumpa dia tak ada tempat spesifik, semua bahagian badan ada. Okey. Kalau kita nak kenal tisu penghubung longgar ni, okey, dia terbenam dalam matriks separa cecair dan bercampur dengan pelbagai sel. Okay, kita boleh jumpa dia di kebanyakan bahagian badan. Contohnya ialah kalau awak tengok perkataan yang biasa awak dengar ni, ya, collagen ni. Selalu awak dengar iklan kan, ada collagen, kena makan collagen nak bagi tegang kulit, nak bagi nampak muda, ya, awet muda kan. So perkataan collagen tu sebenarnya menerangkan tentang tisu penghubung longgar. Okay. Jadi kalau nak kenal dia ada gentian collagen, dia ada gentian elastik. Jadi dia berada di antara, dia yang memautkan tisu-tisu epitelium dengan tisu yang ada di bawahnya. Contoh tadi lapisan atas permukaan kita ada tisu epitelium. Okey kah? Okey, kata contoh kita ambil tisu tisu epitelium yang ada di lapisan salur usus kecil kan tadi. Okey. So kalau di atas ini ada epitelium, di bawahnya ada tisu otot. Jadi yang menghubungkan tisu epitelium dengan tisu otot itu adalah tisu penghubung longgar. Dia yang menyebabkan kedua-dua jenis tisu ini saling terikat, melekat antara satu sama lain. Jadi organ tu tak bergeraklah kalau dia usus ataupun dia perut, oleh kerana lapisan tisu epitelium itu diikat ataupun dilekatkan ataupun dipautkan oleh tisu penghubung longgar dengan tisu otot, maka organ tu tak bergeraklah, dia tetap. Macam tu. Okey, itu tugas gantian kolagen dan gantian elastik yang dikenali sebagai tisu penghubung longgar. Okey. Yang kedua, tisu penghubung bergantian. Beza ya, kalau dia tisu penghubung bergantian, kita jumpa dia, biasa kalau awak makan sayap contoh. Okey, makan sayap ayam. Makan sayap ayam, awak akan jumpa tendon dan ligamen ini. Okey, dia menyambungkan. Okey, kalau tisu penghubung bergantian yang menyambungkan tulang dengan otot, kita panggil dia tendon. Jika dia menyambungkan tulang dengan tulang, kita panggil dia ligamen. Okey. So, ligamen dan tendon ini adalah tisu penghubung bergantian. Okey. Seterusnya, tisu tulang. Ini tisu tulang kita jumpa pada rangka lah, pada tulang kita. Okay. So, pada rangka manusia, kita ada tisu tulang. Dia adalah sel-sel yang terbenam dalam matriks kolagen dan dikeraskan oleh enapan kalsium
fosfat. Apa maksud sel-sel yang terbenam dari